Dasar gaji progresif untuk mereformasi pasaran buruh dengan meningkatkan gaji pekerja agak selari dengan peningkatan produktiviti pekerja sektor swasta menjadi antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Kita bersama rakan setugas Umawati Ramayah untuk perkembangan lanjut. Terima kasih Fahmi di studio dan hari ini memasuki minggu ketiga mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 dan beberapa isu menjadi tumpuan pada sidang Dewan hari ini. Antaranya yang saya boleh kongsikan di sini adalah isu mengenai projek rintis dasar gaji progresif dan soalan ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kalabakang Datuk Andi Muhammad Suryandi Bandi sebentar tadi dan menjawab soalan itu Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar berkata 4 jawatan kuasa merentasi pelbagai kementerian dan agensi ditubuhkan bagi menilai impak projek rintis dasar gaji progresif yang bermula pada Jun lalu. Dan beliau berkata penilaian impak itu akan dilaksanakan pada September ini untuk memastikan ketersediaan dan juga ketersediaan dasar itu sebelum diputuskan. Dan kalau saya boleh perincikan, 4 jawatan kuasa itu adalah jawatan kuasa kerja pembangunan dasar, jawatan kuasa pembangunan sistem, jawatan kuasa peningkatan kemahiran dan produktiviti serta jawatan kuasa kerja panduan kenaikan gaji tahunan. Dan kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi sebentar tadi. Seperti yang telah dimaklumkan pada persidangan Parlimen Malaysia yang lepas, pelaksanaan dasar gaji progresif akan dimulakan dengan projek rintis pada bulan Jun hingga Ogos 2024. Penilaian impak projek rintis ini pula akan dilaksanakan pada bulan September 2024 untuk memastikan ketersediaan dasar sebelum pelaksanaan dasar gaji progresif secara penyeluruh diputuskan. Sehingga kini, terdapat 4 jawatan kuasa kerja pelaksanaan merentasi kementerian dan agensi telah ditubuhkan dan sedang melaksanakan gerak kerja untuk memperincikan mekanisme pelaksanaan dasar gaji progresif yang merangkumi jawatan kuasa kerja pembangunan dasar, jawatan kuasa pembangunan sistem, jawatan kuasa peningkatan kemahiran dan produktiviti serta jawatan kuasa kerja panduan kenaikan gaji tahunan. Dan projek perintis pelaksanaan dasar gaji progresif itu akan membabitkan 1,000 syarikat yang memenuhi syarat kelayakan dengan pekerja bergaji antara 1,500 dan 4,999. Dan sementara itu menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kuala Langat Datuk Dr. Ahmad Yusni Hairi mengenai status terkini program Exposure Prophylaxis atau PrEP ini untuk mencegah HIV, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil awal program perintis yang bermula pada Januari 2023 menunjukkan penurunan. Dan data itu adalah berdasarkan penyertaan 3,451 individu dalam projek itu setakat Januari 11 tahun ini. Dan kita dengarkan sedikit perkongsian beliau di Dewan Rakyat sebentar tadi. Projek perintis yang telah kita mulakan sejak Januari 2023 di 18 klinik kesihatan dan diperluaskan kepada 3 buah klinik kesihatan yang lain pertengahan 2023. Hari ini kita boleh memberikan beberapa dapatan mutakhir yang mana sehingga 11 Januari 2024 seramai 3,451 individu telah menerima PrEP melalui program ini. Dan pentingnya adalah untuk saya berikan sedikit analisis awal, the early findings sehingga bulan ke-6 dan ke-12 penggunaan PrEP ini. Pertamanya terdapat penurunan kadar jangkitan penyakit sifilis iaitu daripada 11 kepada 6.5 selepas 6 bulan dan 1.3 selepas 12 bulan penggunaan PrEP. PrEP keduanya peratus klien yang sentiasa menggunakan kondom meningkat daripada 30 ke 38.6% selepas 6 bulan dan 44% selepas 12 bulan penggunaan PrEP. Seterusnya, peratus lain mempunyai hanya satu pasangan seksual monogamous juga meningkat daripada 7.2 kepada 19.4% selepas 6 bulan dan 29.6% selepas 12 bulan penggunaan PrEP. Jadi terdapat 51 klien yang telah berhenti menggunakan PrEP kerana tidak mempunyai
tidak lagi melakukan aktiviti seksual yang berisiko. Itu juga satu kesan yang penting, ya. Selain isu gaji progresif dan ubat pencegahan HIV, tentunya isu-isu lain turut dibahaskan dalam sidang Dewan hari ini, dan antara yang saya boleh kongsikan di sini adalah soalan dari Dato' Abdul Khalid Abdullah Ahli Parlimen Rompin kepada Menteri Kejaraya mengenai langkah drastik yang boleh diambil bagi menangani masalah jalan raya rosak dan berlubang terutamanya di Pahang, kerana ia seperti tidak berkesudahan sehingga akan mengakibatkan banyak kenderaan rosak serta terlibat dalam kemalangan. Dan pada sesi sama juga Ahli Parlimen Tenggara Manzina Nasib meminta Menteri Sumber Manusia untuk menyatakan sama ada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bersedia untuk menawarkan bantuan pinjaman kepada pelatih pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET yang ingin menyertai latihan peningkatan kemahiran yang jangka panjang, jangka pendek. Seterusnya mendapat professional skill certificate dari Badan Profesional Tempatan atau institusi TVET luar negara. Dan semalam kalau kita tengok, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023, dan kalau kita tahu rang undang-undang ini adalah bertujuan untuk mengawal selia kekebalan yang diberikan kepada sesebuah negara asing dan hartanya ketua kerajaan dan juga ketua negara daripada sebarang bidang kuasa Mahkamah Malaysia. Dan rang undang-undang itu dibahaskan oleh 11 ahli parlimen, kerajaan dan juga pembangkang sejak Isnin dan diluluskan dengan suara majoriti ahli Dewan Rakyat selepas dibentangkan pertama kali pada 29 November tahun lalu. Dan hari ini pula selepas sesi pertanyaan soalan lisan, persidangan akan diteruskan dengan menyambung penggulungan perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi rang undang-undang pembekalan tambahan 2023-2024 dan usul anggaran pembelanjaran pembangunan tambahan pertama bagi tahun 2023. Dan turut disenaraikan dalam aturan majlis hari ini pembentangan bacaan kedua rang undang-undang polis pindaan 2024, rang undang-undang Lembaga Lebuh Raya Malaysia pindaan 2023 dan rang undang-undang bantuan bersama dalam perkara jenayah pindaan 2023. Dan saya kira itu sahaja perkongsian yang saya dapat kongsikan dari Dewan Rakyat pada jam ini. Kita kembali ke studio bersama Fahmi. Terima kasih, Fahmi.